Assalamualaikum, salam sejahtera, salam makmur Johor. Alhamdulillah, kembali lagi kita dalam Pentas Barisan Nasional. Jadi tuan-tuan, Pentas Barisan Nasional ini akan mengupaskan isu-isu dan informasi terkini tentang pilihan raya negeri Johor ini yang makmur dan sejahtera. Tanpa melengahkan masa lagi, saya akan menjemput penceramah yang pertama, Datuk Loman Adam sebagai Presiden Laskar Cyber Malaysia. Dengan segala hormatnya, mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Hari ini saya ingin membicarakan tentang apa yang dilemparkan oleh Tan Sri Mahyudin Yassin yang tidak pernah lekang daripada mulutnya, hanya meratib perkataan kluster mahkamah, kluster mahkamah, kluster mahkamah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, hari ini saya ingin jelaskan bahawa kluster mahkamah seperti mana yang diungkapkan oleh Tan Sri Mahyudin Yassin ini sebenarnya tuan-tuan, tidak seperti mana yang tuan-tuan gambarkan. Kalau dulu, zaman pemerintahan Barisan Nasional, kita boleh kata sesiapa saja yang didakwa di mahkamah, hampir pasti tuan-tuan, ada prima facie ke atas mereka ini, ada asas kenapa mereka didakwa. Kerana di bawah sistem pemerintahan Barisan Nasional 61 tahun, kita lihat, contohnya di negeri Johor, kita lihat Esko Kerajaan Negeri juga pernah didakwa di mahkamah atas pertuduhan rasuah. Begitu juga tuan-tuan, di negeri Selangor, bekas menteri besar kita sendiri, bekas ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO sendiri tuan-tuan, kita dakwa di mahkamah di bawah pertuduhan rasuah kerana beliau telah memperolehi sebuah banglo. Kesnya hampir sama seperti mana kes yang dihadapi oleh Lim Guan Eng, iaitu mantan Menteri Kewayangan Malaysia satu ketika dahulu. Saudara, kalau dulu bila kita didakwa di mahkamah, walaupun pada hakikatnya selagi seseorang itu belum dibicarakan dan diputuskan bersalah sehingga ke peringkat tertinggi. Kalau dulu tuan-tuan, bila didakwa je, ada ground yang jelas, ada ground yang kukuh bahawa orang ini berhadapan dengan tuduhan yang serius. Tetapi dalam senario politik, law of the jungle, pemerintahan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional, adakah seseorang yang didakwa di mahkamah ketika zaman Tun Mahathir dan Muhyiddin Yassin, orang ini bersalah tuan-tuan? Ini tidak benar sama sekali. Kita lihat dalam kes yang melibatkan Datuk Seri Zahid Hamidi, saudara. Apa yang berlaku? Datuk Seri Zahid, saudara, telah dipanggil oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun Dr. Mahathir, saudara, telah meminta Datuk Seri Zahid Hamidi untuk membubarkan UMNO dan meminta UMNO termasuk Datuk Seri Zahid untuk menyertai Bersatu, menjadi ahli Bersatu. Tetapi apabila beliau enggan, saudara, untuk menghapuskan ataupun membubarkan UMNO, kita lihat apa yang berlaku ke atas Datuk Seri Zahid. Beliau telah dikenakan pertuduhan lebih kurang 10 hari selepas itu dengan bukan 1-2 tuduhan, tetapi sampai 80 lebih tuduhan tuan-tuan, hanya untuk memberikan gambaran, untuk mewujudkan persepsi bahawa Presiden UMNO ini benar-benar korup, benar-benar tidak boleh dipercayai, benar-benar makan duit rakyat dan sebagainya. Tetapi kita lihat, sebelum ini, ketika nama Datuk Seri Ahmad Maslan, Tan Sri Syarif Samad disenaraikan sebagai orang yang menerima duit daripada Datuk Seri Najib, kononnya duit 1MDB. Kita lihat ada juga nama Mustafa Muhammad, ada juga nama Mas Ermiyati. Apa jadi dengan dua tokoh ini apabila mereka mengambil keputusan meninggalkan UMNO dan akhirnya menyertai Bersatu? Mereka menjadi lembu-lembu suci, tuan-tuan. Tidak ada pendakwaan ke atas mereka. Tidak ada sama sekali. Dan ini yang mereka kata orang yang tidak didakwa bersih. Adakah mereka bersih, tuan-tuan? Tidak sama sekali. Begitu juga kita lihat untuk memenangi pilihan raya umum yang ke-14.
Apa yang dilakukan oleh Mahathir Mohiuddin, oleh Lim Kit Siang, Lim Guan Eng. Mereka menaburkan fitnah, termasuklah Tony Phua, begitu juga dengan Rafizi Ramli. Fitnah demi fitnah dilemparkan. Apa yang tak diperkatakan ke atas Datuk Seri Najib Tun Razak. Perompak, pencuri, penyamun. Saudara, bila mereka berjaya memenangi pilihan raya, rakyat mendesak supaya mereka mengadili. Peringkat awal, tuan-tuan, memang mereka memakan masa. Kerana untuk mendakwa seseorang, mereka perlu, saudara, menyiasat terlebih dahulu. Bila ada cukup bukti, ada cukup ground, selepas kertas siasatan itu selesai, dibawa kepada AG Chambers ataupun Jabatan Peguam Negara. Dan sekiranya pada ketika itu, di Jabatan Peguam Negara mendapati bahawa ada kes yang kukuh, barulah Jabatan Peguam Negara akan memutuskan ada pendakwaan ataupun tidak. Tetapi kita tengok kes yang melibatkan Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib didakwa dulu. Kemudian baru ditanya, diambil keterangan berhubung dengan kes yang melibatkan AMLA, tuan-tuan. Begitu juga kes yang melibatkan Datuk Seri Zahid Hamidi. Bila mana beliau menerima sumbangan daripada Datasonic dan juga MyEG. Kita lihat, tuan-tuan, tuduhan sumbangan ini kononnya adalah rasuah kepada Datuk Seri Zahid Hamidi. Tetapi hakikat dan realiti dia, kalau kita lihat kes yang melibatkan Lim Guan Eng. Bila Lim Guan Eng menukar status tanah milik Magnificent Emblem, di mana Pang Lee Kun adalah merupakan Board of Director syarikat tersebut. Pada ketika itu, tuan-tuan, Lim Guan Eng telah pun disuap dengan sebuah banglo bernilai 4.27 juta ringgit. Dengan harga hanya 2.8 juta. Kes dia sama lebih kurang dengan kes Datuk Seri Heri Toyo. Tapi Heri Toyo telah dipenjarakan. Lim Guan Eng, bukan setakat dia dah pastikan peguam dia sendiri, Tommy Thomas, menjadi peguam negara. Bukan setakat dia dah letak peguam yang selepas, hakim yang selepas pilihan raya selepas dia berhenti menjadi ketua hakim negara, Richard Maranjun. Selesai saja dia bersara, dia terus pergi ke Sabah, kita lihat dia naik sepentas dengan DAP. Walaupun dah tukar ketua hakim negara, kita lihat, tuan-tuan, dia tidak berani meneruskan kes dia walaupun ada 60 saksi yang sudah dinamakan oleh pihak pendakwaan. 20 dah dipanggil, 25 dah dipanggil, lagi 35 belum dipanggil. Mereka akhirnya meminta peguam negara menggugurkan kes ke atas Lim Guan Eng dan kes ke atas Pang Lee Kun. Tetapi dalam kes ini, kes yang melibatkan Datuk Seri Zahid Hamidi, tuan-tuan, bila kita bertanya dengan pihak SPRM, kenapa orang yang memberikan suapan, yang dikatakan suapan ini, tuan-tuan, iaitu Datasonic dan MyEG, tidak didakwa bersama dengan Datuk Zahid. Kita lihat pihak SPRM, tuan-tuan, mengatakan, tak apa, kita dakwa dulu, kita siasat kemudian. Ini tak pernah berlaku dalam sistem perundangan mana-mana negara, tuan-tuan. Hanya di Malaysia, di bawah pemerintahan Law of the Jungle Pakatan Harapan, benda ini berlaku. Itu sebab saya berani kata bahawa pendakwaan ke atas pemimpin-pemimpin UMNO adalah berniat jahat. Malicious prosecution. Pendakwaan ke atas pemimpin-pemimpin UMNO ialah bersifat selective prosecution ataupun pendakwaan terpilih dan politically motivated. Bermotifkan politik, tuan-tuan. Saudara yang saya kasih sekalian. Itu sebab kita jangan berasa hina bila orang memanggil pemimpin kita kluster mahkamah. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan. Kluster mahkamah tidak bermakna kita bersalah lagi. Tambahan pula, saudara, kalau diberikan pembicaraan yang adil, saya pasti banyak pihak akan boleh melihat keadilan berlaku dalam negara ini dan pemimpin-pemimpin kita akan dilepaskan daripada hukuman penjara seperti mana yang kita harapkan. Namun, saudara, bila Ketua Hakim Negara lantikan Tun Dr. Mahathir, bila Peguam Negara masih lagi lantikan Muhyiddin Yassin.
selagi sistem perundangan kita tidak dibersihkan dan diletakkan individu-individu yang betul-betul mempunyai integriti yang tinggi, yang mampu untuk berlaku adil, tak kira kepada UMNO, pada PAS, DAP, rakyat biasa, orang miskin, orang kaya. Selagi itu, tuan-tuan, kita tidak akan memperolehi sistem perundangan yang adil. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kenapa saya katakan selective prosecution? Kita lihat kes yang melibatkan Datuk Seri Azmin Ali. Ketika Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, Azmin Ali adalah Menteri MITI pada ketika itu, tuan-tuan. Saya sendiri secara peribadi telah membuat laporan polis ke atas Datuk Seri Azmin Ali. Sebaik saja saya menerima video bagaimana beliau bersama Haziq, apa yang berlaku di hotel 4 Point Sandakan. Yang hari ini hotel ni pun dah tak ada, tuan-tuan. Saya nak beritahu saudara, video ini saya telah bawa bersama dengan Datuk Seri Ali Muhammad. Kita telah pergi ke Jakarta, hantar kepada pakar forensik Jakarta. Kita telah bawa video ini pergi ke Birmingham untuk dihantar kepada pakar forensik di Birmingham. Dan kedua-dua pakar ini mengesahkan bahawa individu di dalam video tersebut nyata adalah Datuk Seri Azmin Ali, dan individu ini juga adalah Haziq, iaitu orang yang telah mengaku, tuan-tuan, telah mengaku bahawa dialah pasangan Azmin Ali di dalam video seks luar tabi'i, apa yang berlaku di hotel 4 Point Sandakan ini. Saudara yang saya kasih sekalian, apa yang berlaku pada kes ini? Tidak ada sebarang pendakwaan. Walaupun pihak polis sudah memperolehi alat perakam yang original, tidak ada pendakwaan dikenakan. Kita juga tahu bahawa ada rampasan dibuat ke atas salah seorang kroni Dr. Xavier Jayakumar. Duit berjuta ringgit, baik dalam bentuk tunai, baik di dalam akaun. Dan sepatutnya Xavier didakwa di mahkamah. Tetapi disebabkan beliau bersetuju untuk memberikan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, tidak ada sebarang pendakwaan diteruskan ke atas Xavier Jayakumar, tuan-tuan. Itu sebab hari ini sudah menjadi budaya. Budaya di mana untuk melepaskan diri daripada didakwa di mahkamah. Mula ramai ahli-ahli parlimen menjadi lompat, tuan-tuan. Menjadi kata yang sanggup, tuan-tuan, menukar parti, meninggalkan parti asal, seperti mana Adun Trono, yang juga merupakan seorang ahli parlimen yang telah pun meninggalkan DAP dan memberikan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau juga, tuan-tuan, terlibat dalam pendakwaan merogol seorang amah daripada Indonesia. Saudara, begitu juga ketika zaman Pakatan Harapan mula mengangkat Tommy Thomas menjadi peguam negara. Kita lihat satu demi satu kes yang melibatkan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan telah digugurkan. Pendakwaan di bawah Akta Hasutan. Pendakwaan di bawah Akta MCMC yang melibatkan Siva Rasa Rahsia, ahli parlimen PKR, telah digugurkan oleh Tommy Thomas. Pendakwaan ke atas Eric Paulson, juga daripada PKR, telah digugurkan, saudara, oleh Tommy Thomas. Pendakwaan terhadap Hassan Karim, pendakwaan terhadap Tien Chua, hukuman yang dikenakan ke atas Rafizi Ramli, dan ramai lagi, termasuklah, tuan-tuan, bagaimana kumpulan yang cenderung, pemimpin-pemimpin DAP yang cenderung dengan LTTE juga telah dilepaskan oleh Tommy Thomas. Dan baru-baru ini, negara terkejut, tuan-tuan. Terkejut kerana apa? Kerana tanpa kita sedari, rupa-rupanya Tommy Thomas juga telah pun melakukan satu lagi kesalahan dengan membebaskan ataupun memberikan hukuman yang terlalu ringan, tuan-tuan, untuk anak kepada Vincent Tan, kroni Tun Dr. Mahathir, dan juga merupakan sahabat karib kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saudara, bukan sikit, tuan-tuan.
53 batang pokok ganja ditanam di dalam sebuah kondominium milik anak kepada Vincent Tan. Saudara, 53 ini saudara, sudah lebih daripada cukup beratnya untuk anak Vincent Tan ini didakwa di mahkamah di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya. Tetapi apa yang berlaku, tuan-tuan? Beliau tidak didakwa di bawah Seksyen 39B kerana beliau ialah anak kepada Vincent Tan. Kenapa beliau dibantu? Itu kita kena tanya dengan Tommy Thomas. Inilah apa yang berlaku di bawah zaman pemerintahan Law of the Jungle Pakatan Harapan. Bukan hanya tidak didakwa di bawah Seksyen 39B, beliau juga tidak didakwa di bawah Seksyen 39A2. Kalau 39A2, tuan-tuan, beliau boleh dikenakan penjara sehingga maksimum 30 tahun penjara, tuan-tuan. Malah, kalau misalnya jumlah dadah yang diperolehi, tuan-tuan, nilai dia 200 gram ke bawah, saudara, hukuman yang sepatutnya dikenakan ke atas anak Vincent Tan ini juga cukup berat, tuan-tuan. Tetapi malangnya, saudara, anak Vincent Tan ini, Tommy Thomas, hanya dakwa di bawah Seksyen 15 yang tak ada kena-mengena dengan dadah. Hanya, tuan-tuan, Seksyen ini biasanya digunakan untuk mendakwa individu-individu yang ditangkap, tidak ada dadah di tangannya, tetapi ada peralatan-peralatan untuk menggunakan dadah. Peralatan-peralatan ini boleh menggunakan Seksyen 15 Akta Dadah Berbahaya yang menyebabkan akhirnya anak Vincent Tan tidak ke hukuman gantung, sebaliknya hanya dikenakan denda, tuan-tuan. Adakah ini adil, tuan-tuan? Itu sebabnya saya nak beritahu dengan sahabat-sahabat, jangan kita sesekali merasa kecewa bila pemimpin kita digelar kluster mahkamah. Saya nak jelaskan di sini. Kluster mahkamah ini hari ini berhadapan turun naik mahkamah kerana mereka tidak mahu membubarkan UMNO Parti Keramat kita. Itu kita jangan lupa. Kluster mahkamah ini menjadi kluster mahkamah kerana mereka tidak mahu tunduk dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, tidak mahu tunduk dengan Muhyiddin Yassin. Kalau mereka sanggup berpaling tadah, mereka akan dibersihkan seperti mana Mars MAT dibersihkan. Mereka akan dibersihkan seperti mana Xavier Jayakumar, Datuk Seri Mustafa Muhammad dan ramai lagi pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional dibersihkan oleh Mahathir dan Muhyiddin Yassin, termasuklah Azmin Ali, tuan-tuan. Itu sebab saya nak beritahu dengan saudara, kalaulah selepas ini Datuk Seri Zahid Hamidi umpamanya menjadi Perdana Menteri, atau Tok Mat Hassan menjadi Perdana Menteri, atau Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri, kalaulah mereka ini mempunyai hati pendendam seperti mana Mahathir dan Muhyiddin, percaya cakap saya, manusia macam Azmin Ali yang dah terang lagi jelas, bukan setakat pengakuan daripada Haziq, bukan setakat video rakaman daripada CCTV, bukan setakat video daripada alat perakam yang dipasang oleh Haziq sendiri. Malah, tuan-tuan, banyak lagi bukti-bukti lain. Umpamanya, kita boleh tahu bahawa pada ketika dan waktu kejadian berlaku, saudara, kalau kita cek dengan network provider, pada masa yang sama kedua-dua handphone Haziq dan Azmin Ali juga berada di bilik yang sama. Tuan-tuan, lebih daripada cukup bukti untuk kita dakwa Azmin Ali, dan Azmin Ali sudah pasti menjadi kluster mahkamah juga. Begitu juga kalau Datuk Seri Zahid mempunyai sifat pendendam seperti mereka, sudah pasti orang yang telah menawarkan scheme of things, yang telah menawarkan jawatan menteri, timbalan menteri, begitu juga dengan menawarkan pengurusi-pengurusi JLC dan ahli lembaga pengarah kepada pemimpin, terutamanya ahli-ahli parlimen daripada UMNO, daripada PKR, untuk melompat menyertai mereka.
Saudara, ini juga adalah satu kesalahan di bawah Akta Pencegahan Rasuah. Saudara, kalau kita ni bersifat pendendam seperti mereka, sudah pasti tuan-tuan, Muhyiddin juga adalah kluster mahkamah selepas ini. Kita juga belum lupa. Setiap hari, Tan Sri Muhyiddin mengatakan bahawa kita menampilkan pemimpin-pemimpin yang penuh integriti dan bermoral. Moral apa? Sebagai seorang anak ulama, bagaimana Tan Sri Muhyiddin, tuan-tuan, tidak boleh membezakan antara anak dara dengan isteri orang. Sehingga beliau menyebabkan hubungan di antara Nikaji dan suaminya Clement Augustine telah berpisah akibat daripada perbuatan. Kita tengok SD daripada Clement Augustine, tuan-tuan, jelas menunjukkan bagaimana Muhyiddin melakukan hubungan sulit dengan isterinya Nikaji, seorang wanita daripada Singapura. Itu sebab di Johor ni kita tengok tidak ada perkataan abah sayang
Johor. Kerana orang Johor lebih tahu, Abah lebih sayang kepada Singapura, iaitu Nikaji. Tuan-tuan, mengurat isteri orang dalam keadaan kita mengetahui dia isteri orang dan mengajak orang itu ke katil dalam bahasa yang mudahnya, ianya juga adalah satu perbuatan jenayah dalam sistem perundangan Malaysia, tuan-tuan. Jadi, kalau dua kes ini saja sudah lebih daripada cukup, tuan-tuan, untuk kita jadikan Muhyiddin Yassin sebahagian daripada kluster mahkamah. Sama seperti Syed Saddiq yang hari ini sudah menjadi kluster mahkamah. Apabila dua kesalahan beliau, iaitu menggunakan sebuah syarikat enterprise, Armada Enterprise, bagi mengutip dana-dana untuk Armada, tetapi akhirnya telah masuk untuk syarikat enterprise supaya boleh digunakan untuk kepentingan peribadi dia. Dana yang sepatutnya disalurkan kepada persatuan ataupun pertubuhan belia, akhirnya masuk ke dalam akaun BSN milik Syed Saddiq sendiri. Hari ini Syed Saddiq sudah menjadi kluster mahkamah. Hari ini Lim Guan Eng, walaupun telah diselamatkan oleh Tommy Thomas di bawah pendakwaan yang melibatkan banglo 4.27 juta yang diperolehi hanya dengan harga 2.8 juta. Tetapi hari ini Lim Guan Eng sudah didakwa, tuan-tuan, di bawah kes yang melibatkan terowong bawah tanah, terowong dasar laut yang nak dilakukan oleh kerajaan Pulau Pinang di bawah pimpinan dia. Saudara yang saya kasih sekalian, itu sebab saya merayu kepada sahabat-sahabat yang berada di negeri Johor. Jangan hari ini kita masih lagi percaya bahawa seseorang yang didakwa di mahkamah itu, walaupun baru di peringkat dakwaan, kita sudah menjatuhkan hukuman bersalah kepada dirinya. Namun saudara, dalam konteks hari ini, selagi sistem perundangan kita dikuasai oleh Mahathir dan juga oleh Muhyiddin Yassin, siapa juga diadili, tuan-tuan, belum tentu beliau akan memperolehi keadilan yang seadil-adilnya. Itu sebabnya, saudara, kita agak terkejut. Hari ini, setiap kali Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Najib turun ke akar umbi, mereka walaupun telah mendakwa dan menganiaya dua individu ini, kita lihat sokongan yang diberikan kepada rakyat, khususnya kepada pemimpin-pemimpin UMNO ini, saudara, amat luar biasa. Ini yang menyebabkan mereka gusar. Kerana sebelum ini, belum pernah wujud sebarang sejarah, tuan-tuan, rakyat berbondong-bondong menunggu kehadiran orang yang sudah disabitkan ke mahkamah. Menunggu giliran sanggup beratur hanya untuk berselfie, mengambil suah foto bersama dengan pemimpin yang sudah pun disabitkan hukuman di mahkamah, tuan-tuan. Saudara, ini jelas membuktikan walau pelbagai cara digunakan oleh Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Begitu juga hari ini Perikatan Nasional sudah berpecah, sudah wujud pejuang. Begitu juga Pakatan Harapan, dulu adanya Syed Saddiq, hari ini sudah menjadi muda. Saudara, apa juga yang dilakukan oleh Pakatan Harapan, oleh Perikatan Nasional, oleh pejuang dan muda untuk mencalarkan imej pemimpin kita. Tetapi Allah angkat martabat pemimpin kita. Setiap mana tempat yang dipergi oleh Datuk Seri Najib, contohnya, tuan-tuan, beliau disambut dengan kegembiraan. Beliau disambut dengan kerinduan kerana ramai amat rindu zaman pemerintahan Barisan Nasional 61 tahun, khususnya 9 tahun di bawah pemerintahan Datuk Seri Najib yang kita memperolehi pelbagai faedah ini, tuan-tuan. Itu sebab ini adalah bukti jelas bila mana warga Tionghoa, warga India, begitu juga dengan kaum Melayu di Johor, bersungguh-sungguh bekerja untuk memastikan kemenangan Barisan Nasional dan menyambut baik kehadiran mereka-mereka yang digelar sebagai kluster mahkamah. Ini jelas membuktikan rakyat di negeri Johor lebih percaya bahawa apa yang berlaku ke atas Datuk Zahid, Datuk Najib dan rakan-rakan pemimpin UMNO
adalah satu pendawaan terpilih. Adalah satu pendawaan yang berniat jahat, yang bermotifkan politik. Tidak lebih daripada itu. Itu sebabnya saudara, kita bulatkan tekad, kita kuatkan semangat kita. Kita sampaikan mesej ini kepada rakyat negeri Johor. Beritahu kepada ibu bapa kita. Beritahu kepada adik-beradik kita. Beritahu kepada sanak saudara kita. 12 hari bulan Mac ini, kita pastikan kita balik pulang ke negeri Johor untuk mengundi. Dan kita undi tidak lain tidak bukan, kita undi Barisan Nasional. Hidup BN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, terima kasih kepada penceramah yang pertama atas informasi serta input-input yang telah diberikan berkenaan PRN Johor pada kali ini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput penceramah yang kedua, Hatim Iqbal sebagai aktivis mahasiswa untuk ke majlis kita. Dipersilakan penceramah kedua. Terima kasih kepada sahabat saya, saudara pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, kakak-kakak, adik-adik dan sahabat-sahabat saya yang berada di Johor dan yang sedang melihat pentas Barisan Nasional pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nama saya Hatim Iqbal. Saya datang jauh daripada Terengganu, datang ke Johor ingin membantu kempen Barisan Nasional pada kali ini dan juga pada masa yang sama ingin membantu rakyat-rakyat negeri Johor untuk membuat pilihan yang sepatutnya kita buat daripada dulu lagi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang berlaku di negeri Johor pada hari ini? Hari ini kita dapat melihat bahawa pilihan raya negeri sedang dijalankan. Kenapa berlakunya pilihan raya negeri? Adalah disebabkan ketidakstabilan politik yang telah berlaku di negeri Johor. Kalau kita lihat balik peristiwa ataupun kronologi berlakunya pilihan raya negeri adalah disebabkan satu usul yang ingin diusulkan oleh kerajaan negeri Johor tidak mendapat undi yang secukupnya untuk diluluskan usul tersebut. Sehinggakan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor terpaksa menggunakan undi speaker untuk meluluskan rang undang-undang ataupun usul tersebut. Perkara ini menimbulkan satu kebimbangan kerana jelas menunjukkan bahawa kerajaan negeri Johor sedang berada dalam keadaan yang sangat tenat, yang sangat rapuh. Di mana kita semua tahu, kalau kerajaan negeri tidak mampu untuk berdiri dengan stabil, maka akan datanglah berbagai-bagai masalah seperti pelabur asing akan mula keluar, kemerosokan ekonomi, masalah sosial dan sebagainya. Maka daripada itu, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor menghadap Sultan Johor dan memohon untuk diadakan pilihan raya negeri. Maka dengan itu, di sini pada hari ini, kita sekali lagi, rakyat Johor diberikan peluang untuk memilih kerajaan negeri Johor dan mandat akan diberikan kepada rakyat negeri Johor. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang Barisan Nasional pelawa ataupun tawarkan pada pilihan raya negeri Johor kali ini adalah kestabilan masa depan negeri Johor. Kenapa? Kenapa Barisan Nasional menawarkan kestabilan? Kerana kita semua tahu, dengan adanya kestabilan politik, maka ekonomi akan menjadi lebih makmur. Rakyat-rakyat akan menerima banyak manfaat daripada kestabilan politik dan juga kestabilan ekonomi. Kalau kita lihat perbezaan di antara Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional adalah Barisan Nasional mempunyai track record yang sangat baik sepanjang 60 tahun memerintah di persekutuan dan juga di kerajaan-kerajaan negeri. Kita juga dapat melihat bahawa Barisan Nasional adalah sebuah parti yang sangat stabil. Berbeza dengan Pakatan Harapan, kita dapat melihat ada pertikaian di antara parti-parti di dalam Pakatan Harapan. Muda dah bergaduh dengan PKR. Isu ini tuan-tuan telah pun membuktikan bahawa parti Pakatan Harapan bukanlah parti yang sepatutnya dipilih oleh rakyat Johor. Kerana apa? Kalau kita lihat untuk isu lakin ini telah pun war-war bahawa PKR akan bertanding di semua kursi yang dimenangi oleh PKR dan Muda akan diberikan kursi dalam satu mesyuarat khas di antara Muda dan PKR. Tetapi tuan-tuan, parti Muda ini walaupun baru ditubuhkan,
sudah pandai nak lawan orang tua, tuan-tuan. Dia letak juga calon di Lakin. Jadi timbullah pertikaian di situ. Muda dengan PKR. Nampak di situ tiada persefahaman, tiada kestabilan dalam blok mereka sendiri, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam beberapa hari ini juga panas isu mengenai dalil-dalil yang dikeluarkan oleh Parti Perikatan Nasional, tuan-tuan. Tuan-tuan, seperti saya bagi tahu, tuan-tuan, saya ni datang daripada Terengganu, negeri yang ditakbir oleh PAS. Saya ni cukup kenal PAS tu macam mana, tuan-tuan. PAS ni, tuan-tuan, kalau apa je yang mengikut persefahaman mereka, mereka akan kata, betul, harus. Tapi apa je yang bertentangan dengan prinsip perjuangan mereka, apa je yang tidak mengikut haluan mereka, mereka akan kata haram, makruh. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan ingat kembali, tuan-tuan. Amanat Haji Hadi yang telah pun, orang cakap kalau zaman sekarang ni viral. Kalau dulu tak ada viral, tapi sekarang ni viral. Amanat Haji Hadi, tuan-tuan, pada tahun 80-an, 90-an. Apakah akibat daripada Amanat Haji Hadi, tuan-tuan? Di Terengganu, tuan-tuan, akibat daripada Amanat Haji Hadi itu, ada beberapa masjid, solat Jumaatnya dilakukan 2 kali, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana yang pertama tu, penyokong PAS cakap, tidak sah solat Jumaat. Kerana imamnya adalah Imam UMNO Barisan Nasional, tuan-tuan. Yang kedua, sah. Kerana apa? Kerana imamnya adalah Imam PAS, tuan-tuan. Jadi, dari mana datangnya dalil-dalil yang mengatakan, sokong UMNO Barisan Nasional ni haram. Sokong PAS harus ataupun wajib sokong PAS. Mereka sehingga menyatakan mati kerana menyokong PAS dikira mati syahid, tuan-tuan. Astaghfirullahalazim, tuan-tuan. Ini adalah politik benungang agama yang paling teruk yang pernah saya nampak, tuan-tuan. Sehingga menggunakan hukum haram, halal, mati syahid kerana mempertahankan PAS. Perkara ni, tuan-tuan, adalah perkara-perkara yang sepatutnya kita elak, tuan-tuan. Terutamanya anak muda. Anak muda kena ingat, kita adalah generasi muda, kita adalah generasi yang akan memimpin negara pada masa yang akan datang. Jadi adakah kita ingin dipimpin sekarang oleh orang-orang yang mengamalkan politik tua? Politik tua ni apa, tuan-tuan? Politik tua ni adalah politik yang menggunakan agama, yang menyebarkan fitnah, yang menyebarkan dusta, penipuan dan juga pengeliruan untuk kepentingan politik mereka sendiri, tuan-tuan. Politik agama ini yang jelas seperti yang kita lihat, mengharamkan segala benda yang tidak bersefahaman dengan mereka dan menghalalkan segala benda yang mampu memberi manfaat kepada mereka, tuan-tuan. Sama juga dengan politik fitnah. Politik fitnah ini pun sama. Apa saja yang tidak bersefahaman dengan mereka, tidak bersama mereka, mereka fitnah, mereka kutuk, mereka caci, tuan-tuan. Tetapi apa jua yang memberi manfaat, sekutu-sekutu mereka angkat, mereka lambung sesuci-sucinya seperti wali, tuan-tuan. Ini adalah perkara yang harus ditolak oleh anak muda Johor. Anak muda Johor kena ingat, 70,000 lebih anak muda Johor yang akan mengundi kali pertama di pilihan raya negeri Johor. Kena ingat, kita perlu memastikan negeri Johor ini ditakbir oleh sebuah parti yang mempunyai kestabilan, sebuah parti yang terbukti mengamalkan politik-politik matang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita lihat daripada statistik calon daripada Barisan Nasional, tuan-tuan, kita menampilkan 70% muka-muka baru, tuan-tuan. Dan tuan-tuan jangan lupa, anak-anak muda jangan lupa, calon yang termuda dalam pilihan raya negeri Johor datangnya daripada Parti Barisan Nasional. Bukannya daripada parti muda, tuan-tuan. Parti muda tu calon dia 41 tahun, tuan-tuan. Muda ke 41 tahun, tuan-tuan? Belia pun sekarang daripada 40 dah turun 30. 41 tu tak muda dah, tuan-tuan. Itu kalau jadi ketua pemuda pun, tuan-tuan, dah patut resign dah, tuan-tuan. 41 tahun tu, tuan-tuan. Untuk pemuda, dia muda lah kan. Sebab dia orang, mereka ni memomokkan mereka ni parti muda, mengangkat suara anak muda. Tetapi, tuan-tuan, itulah faktanya yang berlaku di Johor ni, tuan-tuan. Kita ni, anak muda di Johor, khususnya lah, saya menekankan anak muda kerana saya ni aktivis mahasiswa. Saya ni mahasiswa. Saya ni membawa suara anak muda. Bukan sahaja di Johor tetapi mewakili semua anak muda di Malaysia ni, tuan-tuan. Kita nak lihat Johor ini kekal makmur, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana Johor ni sangat-sangat istimewa, tuan-tuan. Johor inilah tempat di mana tertubuhnya UMNO, tuan-tuan.
Tertubuhnya UMNO adalah di Johor. Dan tertubuhnya UMNO bukanlah seperti parti-parti lain yang tertubuh di jalanan, tuan-tuan. Kita parti bermaruah. Kita parti yang telah ditakdirkan untuk memimpin, tuan-tuan. Daripada dulu, kita telah pun memelihara kehormatan parti kita, melaksanakan tugas yang diberi, tanggungjawab dan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Kalau parti belah sana boleh cakap macam tu, saya pun boleh cakap, tuan-tuan. Jadi, kepada anak-anak muda, pilihlah parti yang mampu ataupun menawarkan kestabilan masa depan yang sebaik-baiknya, tuan-tuan. Kalau kita lihat, Parti Barisan Nasional telah pun mempunyai calon menteri besar mereka sendiri, tuan-tuan. Tetapi untuk parti-parti seperti Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, siapakah calon menteri besar yang mereka ingin utarakan? Ada yang mengatakan, Dr. Mazli Malik adalah calon menteri besar untuk Pakatan Harapan. Tuan-tuan, cuba kita ingat balik, tuan-tuan. Semasa Dr. Mazli menjadi Menteri Pendidikan, apa yang telah pun dia buat untuk pendidikan di Malaysia, tuan-tuan? Banyak kontroversi daripada sumbangan, tuan-tuan. Isu UEC, tuan-tuan. Antara isu yang paling orang cakap sensitif untuk masyarakat Melayu. Mengiktiraf sijil yang jelas sekali bertentangan dengan perlembagaan kita, tuan-tuan. Jadi adakah ini calon menteri besar yang ingin diketengahkan oleh Pakatan Harapan, tuan-tuan? Calon yang telah pun mempunyai track record yang sangat teruk semasa menjadi menteri dahulu, tuan-tuan. Berbeza dengan calon daripada Barisan Nasional, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Hasni, yang jelas sekali telah pun memberi jiwa dan raganya untuk memastikan kemakmuran negeri Johor. Kita lihat sahaja insentif ransangan ekonomi Ihsan Johor yang telah pun membantu begitu banyak golongan negeri Johor. Tak kiralah anak muda, golongan B40, ibu-ibu tunggal, anak-anak yatim, mahasiswa, pelajar-pelajar, semuanya dititik beratkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor pada ketika itu, tuan-tuan. Jadi, kepada anak muda di luar sana, nikmat apa lagi yang kamu semua ni ingin dustakan? Kita kena ingat bahawa masa depan negara, masa depan negeri Johor ditentukan oleh kita zaman sekarang. Pada 12 hari bulan 3, 2022, anak muda perlu memainkan peranan dalam mengubah arah tuju negeri Johor. Sama-samalah anak-anak muda turun mengundi pada 12 hari bulan 3 kerana anda mampu mengubah masa depan negeri Johor. Ingat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, UMNO itu tertubuhnya di Johor. Johor itu adalah tempat di mana berkumpulnya orang-orang Melayu untuk menuntut kemerdekaan pada masa satu ketika dahulu. Makna kata, UMNO itu Johor, Johor itu Melayu, tuan-tuan, dan Melayu itu Islam. Kalau runtuhnya UMNO di Johor, maka runtuhlah Melayu. Kalau runtuhnya Melayu, tuan-tuan, maka runtuhlah Islam di Johor ini, tuan-tuan. Kalau runtuhnya Johor, maka runtuhlah Malaysia, tuan-tuan. Jadi, dengan ini, saya sekali lagi ingin merayu ataupun memohon kepada pengundi-pengundi, ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik, abang-abang semua di luar sana, sahabat-sahabat, supaya sama-sama pada 12 hari bulan 3, sama-samalah kita turun mengundi dan pilih calon Barisan Nasional, tuan-tuan. Kerana telah terbukti sejak zaman berzaman hanya Barisan Nasional yang mampu untuk mentadbir negara, yang mampu untuk menjamin kestabilan negara, tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat, 22 bulan Pakatan Harapan memerintah, tuan-tuan. Pelbagai perkara yang telah dilakukan oleh Pakatan Harapan. Mereka mengatakan sebelum ini GST itu memudaratkan, menaikkan harga barang. Dan mereka ingin tukar kepada SST, tuan-tuan. Tapi lihatlah, SST dijalankan, harga barang turun, tuan-tuan. Tak turun, tuan-tuan. Sama je, tuan-tuan. Tapi apa yang meningkat, tuan-tuan? Yang meningkat bukan saja harga barang. Hutang negara juga meningkat, tuan-tuan. GST ni dilaksanakan, tuan-tuan, adalah untuk kita membayar hutang negara. Hasil dari GST boleh kita gunakan untuk membayar hutang negara. Tetapi apabila SST ni dilaksanakan untuk menggantikan GST, banyak orang cakap loophole di dalam sistem pencukaian SST ni, tuan-tuan, yang membolehkan
tauke-tauke besar, syarikat-syarikat besar untuk lari daripada membayar cukai yang menyebabkan kutipan ataupun pendapatan kerajaan menyusut dan menyukarkan kerajaan untuk membayar hutang-hutang kerajaan. Maka disebabkan itulah hutang negara pada hari ini telah pun mencapai lebih daripada 1 trilion ringgit, tuan-tuan. Jadi ini bukanlah salah Barisan Nasional semata-mata. Kerana di masa zaman Barisan Nasional, tuan-tuan, hutang negara baru dalam sekitar 686 bilion, ya tuan-tuan. Maknanya pada ketika itu negara masih lagi mampu untuk membayar dan menanggung hutang negara, tuan-tuan. Tetapi dimomokkan oleh Pakatan Harapan selama lebih 2 tahun mengatakan hutang negara telah mencapai 1 trilion, hutang negara telah mencapai 1 trilion, sehingga masuk ke dalam pemikiran rakyat-rakyat, di brainwash, didoktrinkan pada rakyat-rakyat bahawa Barisan Nasional ini satu parti yang buruk, kerajaan yang buruk yang tak mampu untuk memerintah. Tetapi selepas mereka mengambil alih selepas pilihan raya yang ke-14, 22 bulan, terbukti, tuan-tuan, Barisan Nasional adalah parti yang lebih baik, jauh lebih baik untuk memimpin negara, tuan-tuan. Begitu juga dengan Perikatan Nasional, tuan-tuan. Ya, ada orang cakap Perikatan Nasional ni, UMNO pun ada dalam Perikatan Nasional. UMNO pun ada dalam Perikatan Nasional. Ya, tuan-tuan, betul. UMNO juga ada dalam Perikatan Nasional. Tetapi tuan-tuan kena ingat, UMNO di dalam Perikatan Nasional adalah sekadar untuk memastikan kestabilan politik di negara, tuan-tuan. Itu adalah peranan UMNO di dalam Perikatan Nasional. Tidak lebih daripada itu, tuan-tuan. Jadi disebabkan itu, pada pilihan raya Johor kali ini, Barisan Nasional bertanding menggunakan lambang sendiri, lambang dacing, dan Perikatan Nasional bertanding menggunakan lambang mereka sendiri. Dan saya rasa tak perlu diperkenalkan lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, rakyat-rakyat negeri Johor, lambang Barisan Nasional itu apa. Semestinya tuan-tuan dan puan-puan rakyat negeri Johor lebih mengenali Barisan Nasional, lebih mengenali parti UMNO, MCA dan MIC, parti komponen Barisan Nasional, kerana di sinilah, di tanah yang keramat inilah bermula sejarah negara kita, tuan-tuan. Jadi dengan ini sekali lagi memohon dan juga merayu kepada pengundi-pengundi di Johor untuk sama-sama kita turun mengundi pada 12 hari bulan 3, dan jangan lupa untuk kita pangkah calon-calon daripada Barisan Nasional, tuan-tuan. Nampak je logo dacing, tuan-tuan, tak payah fikir banyak, terus pangkah saja calon daripada Barisan Nasional. Kerana apa? Kerana hanya Barisan Nasional lah yang mampu menjamin kestabilan masa depan negeri Johor, tuan-tuan. Dengan itu saya pun tidak bercadang untuk bercakap banyak. Saya rasa sampai di sini saja ucapan saya pada hari ini, dan saya berharap rakyat negeri Johor akan membuat pilihan yang tepat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah pun kita sama-sama lalui semasa pemerintahan Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Dan saya ucapkan selamat mengundi kepada rakyat-rakyat negeri Johor, dan jangan lupa untuk mengundi calon-calon Barisan Nasional. Dengan itu saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Alhamdulillah, tuan-tuan, terima kasih kepada penceramah yang kedua kita atas informasi serta input-input yang telah diberikan berkenaan pilihan raya negeri Johor yang sangat hebat ini, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, jangan lupa turun pada 12 Mac 2022, dan jangan lupa undi Barisan Nasional demi kestabilan masa depan. Terima kasih, tuan-tuan. Assalamualaikum.